Assalamualaikum dan apa khabar kepada semua murid darjah 4. Semoga semuanya berada dalam keadaan yang sihat dan di bawah perlindungan Allah Ta'ala. Baiklah, pada kali ini saya akan menerangkan pelajaran ibadat dalam tajuk yang keempat. Sebelum itu, semua murid diminta untuk mengeluarkan bersama kitab ibadat darjah 4 anda pada halaman yang ke-35. Pelajaran yang keempat ialah mandi wajib dan mandi sunat. Baiklah, sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran kita kenali dahulu dan kita fahami apa objektif pelajaran yang keempat ini. Yang pertama, menyebut pengertian mandi. Yang kedua, membezakan antara mandi wajib dan mandi sunat. Yang ketiga, menyenaraikan perkara yang mewajibkan mandi. Yang keempat, menyatakan 3 rukun mandi. Yang kelima, menyatakan perkara sunat ketika mandi wajib. Jadi, itulah 5 objektif pelajaran yang keempat dalam tajuk mandi wajib dan mandi sunat. Baiklah, yang pertama, pengertian mandi. Apakah yang dimaksudkan dengan mandi? Mandi pada bahasa ialah mengalirkan air ke atas apa-apa sahaja. Manakala mandi pada syarak mengalirkan air ke atas badan dengan niat yang tertentu. Itu maksud pengertian mandi. Mengalirkan air ke atas badan dengan niat yang tertentu. Seterusnya, dalam tajuk mandi wajib dan mandi sunat. Tadi kita dah pelajari pengertian mandi. Okey, dalam tajuk mandi terbahagi kepada 2 jenis, iaitu yang pertama mandi wajib dan yang kedua mandi sunat. Apa pula yang dimaksudkan dengan mandi wajib? Okey, kita belajar sama-sama ya. Mandi wajib ialah mandi yang tidak sah ibadat tanpanya apabila terdapat sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Kita ulang sekali lagi. Mandi yang tidak sah ibadat tanpanya apabila terdapat sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Manakala mandi sunat pula ialah mandi yang sah ibadat tanpanya dan syarak menghukumkan sunat serta digalakkan untuk tujuan-tujuan tertentu. Ada perbezaan antara mandi wajib dan mandi sunat. Mandi wajib, mandi yang tidak sah ibadat tanpanya. Manakala mandi sunat pula ialah mandi yang sah ibadat tanpanya. Jadi itulah perbezaan antara mandi wajib dan mandi sunat. Seterusnya, dalam tajuk mandi wajib, terdapat 6 perkara yang mewajibkan mandi. Apa yang pertama? Yang pertama ialah pertemuan 2 khitan. Pertemuan 2 khitan. Yang kedua, keluar mani. Yang ketiga, mati. Yang keempat, haid. Yang kelima, nifas. Dan yang keenam, wiladah. Jadi itulah 6 perkara yang mewajibkan mandi dalam Islam. Seterusnya, dalam rukun mandi terdapat 3 rukun,
Iaitu yang pertama ialah niat. Kita mulakan mandi dengan berniat. Sama ada niat mandi wajib atau niat mandi sunat. Yang kedua, menghilangkan najis. Menghilangkan segala benda yang kotor yang terdapat pada anggota badan manusia tersebut. Yang ketiga, menyampaikan air ke seluruh bulu-bulu dan kulit. Maksudnya ialah kita ratakan air ke seluruh anggota badan yang zahir. Okey, jadi itu ialah 3 rukun mandi. Seterusnya, perkara sunat ketika mandi wajib. Okey, dalam kitab kamu, perkara sunat ini terdapat pada muka surat yang ke-41. Semua murid boleh rujuk muka surat 41, kitab ibadat darjah 4. Baiklah, kita lihat yang pertama, iaitu menghadap kiblat. Yang kedua, membaca basmalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian barulah kita sambung dengan niat. Yang ketiga, membasuh 2 tapak tangan. Sebelum kita ratakan air ke seluruh anggota badan, kita basuh 2 tapak tangan. Yang ketiga, menghilangkan segala kekotoran pada tubuh badan manusia. Sama ada kekotoran tu yang zahir ataupun yang tidak zahir ataupun batin. Yang keempat, yang kelima, berwuduk dan niat sunat bagi mandi junub. Berwuduk dan niat sunat bagi mandi junub. Yang keenam, mualah, berturut-turut, mengikut urutan dengan cara yang betul. Jangan tonggang terbalik, nanti salah mandinya. Okey, yang ketujuh, mendahulukan anggota sebelah kanan. Sunat mendahulukan mandian kita pada anggota sebelah kanan. Yang ke-8, mengulangi basuhan 3 kali. Sama seperti wuduk. Mengulangi setiap basuhan anggota itu sebanyak 3 kali. Yang ke-9, menggosok-gosok menggunakan tangan pada anggota yang sampai. Kenapa kena gosok? Supaya air mandian itu rata pada seluruh anggota badan dan kulit-kulitnya. Dan yang terakhir pula, menyelati bulu-bulu sebelum membasuh. Iaitu kita pastikan setiap bulu-bulu yang ada pada anggota badan itu hendaklah rata dengan air mandian kita. Jangan sebab rambut panjang tak dibuka ikatannya. Nanti takut-takut rambutnya itu tak terkena dengan basuhan mandi kita. Jadi itu ialah 10 perkara sunat yang boleh kita lakukan ketika mandi wajib. Baiklah, seterusnya, saya telah menyediakan beberapa latihan kefahaman kepada anda. Saya harap apa yang saya terangkan tadi kamu dapat fahami dan kamu dapat aplikasikan dalam kehidupan seharian masing-masing. Seterusnya untuk latihan kefahaman, yang pertama, tuliskan maksud mandi pada bahasa dan pada syarak. Yang kedua, nyatakan perbezaan antara mandi wajib dan mandi sunat. Yang ketiga, terangkan perbezaan haid, nifas dan wiladah. Yang keempat, bina peta minda 6 perkara yang mewajibkan mandi. Dan yang kelima, apakah hukum memandikan jenazah orang yang mati syahid? Jadi semua murid diminta untuk menjawab latihan kefahaman ini dalam buku tulis ibadat. Sekian.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.